Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya jamaah maghrib, tuan-tuan dan juga puan-puan rahimakumullah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama pertamanya kita memanjatkan kesyukuran lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang sayang kepada kita semua. Tanda Allah sayang kepada kita semua iaitu kita diberi kesempatan, ruang dan peluang ya untuk kita dapat hidayah, hadir, memakmurkan, meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hidayah. Tanpa taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya dan tuan-tuan semua pasti ya kita tidak akan dapat datang ke masjid. Bahkan kadang-kadang dah hadir di masjid pun, kalau Allah tak pilih dia akan terkeluar daripada masjid. Ada orang yang dah istiqamah 20 tahun, 30 tahun pun Allah SWT boleh twist, akhirnya dia tak menjadi ahli masjid. Sebab itu hidayah itu satu perkara yang sangat mahal dan kita kena minta kepada Allah SWT supaya Allah tambah hidayah pada diri kita semua. Jangan hidayah itu hanya kita berpuas hati dengan yang ada. Kalau dari segi dunia tu tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh ada sifat berpuas hati dengan apa yang ada. Dipanggil sifat apa? Qanaah. Berpada dengan apa yang ada. Alhamdulillah dah ada kereta, cukuplah ya. Tak payah lagi ya, nak cari kereta yang kedua. Dah ada motosikal, selesa kesana kemari, yang cari penyakit nak beli kereta pula ya. Dah nanti luar kemampuan, ada karotek tukar tayar apa semua ya. Kita dah selesa naik motor kesana kemari. Ada yang berbasikal, jangan pandang atas ni, ada motor dah memang dia sihat, umur 80 tahun naik basikal sana sini. Tak ada fikir minyak, tak ada fikir apa kan, sihat dia. Alhamdulillah. Itu sifat qanaah. Ya. Tapi dalam perkara agama ya, berkaitan hidayah ni, alhamdulillah aku datang maghrib isyak. Syukurlah. Orang lain tak datang pun maghrib isyak. Ya, dia datang maghrib isyak ya, dia bersyukur. Dia tak pandang orang yang lebih tinggi yang dapat datang maghrib isyak subuh dia dapat datang. Ya. Orang yang datang maghrib isyak subuh kena pandang orang yang lebih tinggi. Macam mana kawan kita boleh 5 waktu istiqamah bertahun-tahun menjaga solat jamaah. Kita kena ada cemburu macam tu. Ya Allah, tambahlah hidayah ya Allah. Yang dah 5 waktu berjamaah, dia pandang pula yang lebih tinggi. Kawan dia istiqamah dapat jaga apa dia? Solat sunat mengiringi fardu qabliyah dan juga ba'diyah. Ya. Man sabara ala sanatain asyratan rakaah
banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang sabar atas 12 rakaat, maka Allah SWT akan bina baginya mahligai dalam syurga. Hari-hari dia dapat buat mahligai. Rumah dia kat Songgala ni biasa papan ya, sederhana. Rumah orang lain banglo besar, dia pun tak apa, sabar. Rupanya dia ada bina ya mahligai dalam syurga tiap-tiap hari 12 rakaat. Ada senata ini asyratan rakaah. Apa dia? Iaitu arba'an qabla zuhur. Arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Dia datang awal ke masjid tu. Kalau datang lambat memang tak dapat. Datang dah azan bunyi baru siap nak pergi, memang dia tak akan dapat 4 rakaat. 2 rakaat pun tak dapat. Sampai sini imam dah bertakbir. Ya, maka dia datang awal, dia nak kejar 4 rakaat sebelum zuhur. Ra'ataini ba'da zuhur. Tadi tu sebelum, ini ba'da zuhur 2 rakaat. Dah 6 tu. Ya. Sunat muakkadah. Yang sangat dituntut Nabi tidak tinggalkan. Ya. Ra'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat selepas maghrib. Yang tadi tuan-tuan buat tu. Itu sangat-sangat dituntut. Ya. Ra'ataini ba'dal isya'. Nanti lepas isya', jangan kelang kabut balik. Tunggu buat 2 rakaat. Tak lama pun, dah sampai 5 minit. Paling-paling malas buat yang rukun-rukun je. Ya. Janji buat lebih baik daripada balik langsung tak buat. Rugi, menyesal sangat. Besok tuan-tuan, di akhirat besok, bila kita mati, bila kita mati saya nak minta balik kat dunia. Ya Allah, balikkan aku ke dunia ni, nak duduk kat Songgala balik ni, kat Musawah ni, nak minta. Semata-mata nak mengucap satu subhanallah saja. Tengok pahala satu subhanallah. Jadilah aku mati, hidup balik sekejap nak ucap satu subhanallah saja. Bukan nak buat 2 rakaat. Kalau buat 2 rakaat, lagilah nilai pahala tu. Ya. Ini kita ada masa disisikan, tak nak berzikir kepada Allah Ta'ala, lapang-lapang, menung, layan TikTok, layan WhatsApp, berjam-jam. Boleh tu. Dah peringkat-peringkat umur kita semua ni, 5 siri, 6 siri, 7 siri. Mabuk dengan apa? Gadget. Yalah, kecil-kecil tak jumpa benda tu kan. Macam budak-muda pula layan gini, tengok ada-ada je. Setengah tu yang layan ceramah-ceramah baguslah juga kan. Tengok Ustaz Muhaizat ke, Ustaz Wadi Anwar ke, siapa-siapa. Asal jangan layan ulama-ulama yang tidak saliran dengan kita. Ini mengaji tidak buka semua ulama di jamaah bagus baik semua. Akhirnya pening kepala tak nak bermazhab. Pegang bini pun tak batal. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dia telah sentuh bini dia dah bertahun-tahun kata dia. Dia pegang pendapat ustaz ni kata dia. Dia tak tahu ustaz tu bukan aliran 4 mazhab kita. Dia jenis tolak mazhabnya. Semua mazhab dicedok-cedok sikit semua. Ini jenis tak mengaji pun payah juga. Ya. Kemudian ra'ata ini qabla al-fajr. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi total semua tadi berapa? 12 rakaat. Siapa yang bersabar buat tekun hari-hari buat 12. Allah akan bina tiap hari satu mahligai. Tuan-tuan kena masuk ke sana besok. Dah buat tu kena masuklah, dah kita bayar deposit. Ya, dah ambil kunci. Takkan tak masuk rumah yang kita beli tu. Jadi kita telah beli mahal yang kita telah bayar kat dunia, kita dah buat 12 rakaat. Itu solat apa yang qabliyah dan juga ba'diyah. Ingat tu tuan-tuan, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Semua jumlah 12. Kita beri keutamaan buat ya, insya-Allah.
Ada setengah tempat dia lepas sembahyang Isyak baca surah Sajdah, surah Tabarakallazi. Dia edarkan baca. Baguslah. Ya, tetapi jangan kita meninggalkan lebih aula itu, iaitu sembahyang ba'diyah. Kerana buat tadi terus balik sunat tak buat. Mana lebih afdal membaca Tabarakallazi ataupun ba'da Isyak. Jadi kalau kita nak buat ba'da Isyak semua, baru kita baca surah Tabarakallazi. Tapi surah Tabarakallazi itu afdal baca sebelum tidur. Masing-masing baca buat amalan di rumah lah. Ya. Baik. Jadi minta hidayah Allah tambah dalam diri kita semua. Setiap hari Allah tambah hidayah supaya kita sentiasa sibuk dengan iman amal gitu, sebagai persiapan untuk mati menerima Allah SWT. Siapa lagi sibuk dengan amalan, dengan perkara-perkara berkaitan agama, sibuk dengan kerja-kerja agama, maknanya hidayah itu bertambah dalam diri dia. Sebagaimana Allah sayang kepada para sahabat Rasulullah SAW, 124,000 tu kalau kita kaji kehidupan para sahabat, mereka semua sangat-sangat sibuk dengan kehidupan agama dan kehidupan akhirat. Sibuk lepas Isyak ni dah mula sibuk dah beramal. Ada yang selepas Isyak buat sembahyang sunat. Takbir selepas ba'da Isyak tu dia salam ni sebelum subuh. Kita pun tak boleh fikir tuan-tuan, buat macam mana kemanisan iman para sahabat ni. Ya, kita buat tarawih pun ya 20 rakaat, 10 rakaat mengeluh ya. Seminggu je ramai, lepas tu tak. Para sahabat Rasulullah sembahyang dia lazat manis seronok, lepas Isyak takbir, tahu-tahu azan subuh je. Manis yang sepanjang-panjang malam. Ya, kita pula untuk luangkan 2 rakaat tahajud pun banyak miss, ya, tak sempat buat. Jadi kita gunakan seluruh malam kita untuk tidur sepuas-puasnya, daripada kecil sampai dewasa, remaja, sampai waktu ini yang kita telah berazam dulu. Aku besok bersara, aku besok dah umur apa, aku nak akan gunakan amal ibadat sungguh-sungguh. Dah sampai masa lebih kurang juga. Banyak masa di kedai kopi juga, ya, banyak menghadap TV, ya, banyak terbuang masa begitu saja. Sedangkan semakin hari rumah kata bagi, setiap hari kubur berkata mari, dah makin hampir. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan berjalan ni semua cantum-cantum pergerakan perjalanan saya, kita semua jalan-jalan. Sebenarnya makin dekat dengan lubang kubur kita semua. Ya, tuan-tuan lalu jalan tu tengok Allah, ramai kawan-kawan tu dah pergi semua. Bilalah masa aku ni pula ni, aku punya iman macam ni pula ni. Iman aku ni selamat ke tak selamat? Kalau aku mati pada waktu yang terdekat ini, adakah iman aku selamat daripada kena azab seksa kubur dan seterusnya alam-alam berikutnya? Selamat tak keadaan iman kita? Itu yang kita kena fikir sungguh-sungguh tiap-tiap hari. Ya, orang yang jadi orang yang bijak. Al-Kaisu man dana nafsah. Orang yang bijak tu siapa? Dia fikir tentang diri dia, tentang kehidupan selepas mati dan beramal dengan kehidupan selepas mati. Sungguh-sungguh tak kira, penat lelah, berletih-letih untuk kehidupan akhirat. Sebab kita telah berletih-letih, berpenat lelah untuk kehidupan dunia. Allahu Akbar. Tak kaya mana pun, tak senang mana pun, tapi kehidupan akhirat dijanjikan kesenangan. Walaupun kita susah kat dunia, miskin kat dunia, tidak ada apa-apa kedudukan, tapi nanti di akhirat insya-Allah kita akan jadi raja, ya, di syurga Allah SWT. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan buka satu kitab barulah, iaitu Nasihat Agama dan Wasiat Iman, ya, iaitu karangan Syekhul Islam Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, Hadrami Asy-Syafi'i. Dia satu ulama Yaman yang alim, ya. Imam Habib Abdullah Haddad ini daripada kecil dia tak buta kerana sakit cacar, ya. Kanak-kanak dah buta, tapi mata hati tak buta. Dia mengaji sehingga jadi ulama yang sangat besar di Yaman, ya.
dan menghasilkan banyak kitab-kitab ulama-ulama yang di kalangan ulama-ulama mengiktiraf beliau adalah orang yang buta tapi mata hatinya tak buta. Bertaraf wali Allah. Jadi dia mengarang satu kitab ni lah, dipanggil Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Jadi setiap kita semua memang tuan-tuan dan puan-puan perlu sentiasa diberi nasihat-nasihat agama dan wasiat iman. Sebab itulah benda yang menjamin kejayaan, kesenangan kita dunia dan juga alam akhirat. Dunia ni tak pernah menjanjikan kesenangan dan juga kemenangan, kejayaan tak pernah. Kaya macam mana pun, senang macam mana, tak dijanjikan kesenangan. Ujung dia, tengok, kalau dia belakangkan agama, dia akan susah juga. Dah terbukti dah. Tapi walaupun satu orang tu susah, hamba sekalipun, dia pegang agama, macam Bilal Rabah, hujungnya, tengok macam mana, mengikuti Nabi, masuk dalam syurga. Sebelum meninggal dia jadi governor dah. Yang asalnya dia hamba, kulit hitam, bibir tebal, rambut kerinting, orang hina dia, pukul dia, belasah dia, sekarang masuk Islam, tapi penghujung dia Allah Ta'ala muliakan. Sampai hari ini orang pun panggil nama Bilal. Tukang-tukang azan tu Bilal, tak nak ditukar, juru azan. Kita bahasa Melayu tukar, tak nak panggil Bilal lah, juru azan, tak ada. Tetap kita muliakan nama dia Bilal. Mulianya kerana apa? Kerana dia ada iman dan pegang agama la ilaha illallah. Jadi kita pun sama-sama lah, insya-Allah kita mengaji ulang kaji ni. Setelah saya tak masuk sini 2 tahun ada. Ada rezeki lagi sebenarnya, saya pun ada kesilapan taktikal lah dengan pengurusi pasal jadual. Tapi dah alhamdulillah boleh diajah balik. Jadi minggu kedua dan minggu keempat lah mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lah. Kita baca sedikit sejarah dia. Beliau ialah Syekhul Islam ataupun Maha Guru, penganjur dan pemimpin utama dalam jejak dakwah dan pendidikan. Dari keturunan Said yang mulia Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini Al-Hadrami Al-Syafi'i, imam ahli zamannya yang sering berdakwah kepada jalan Allah, berjuang untuk mengembangkan agama yang suci dengan lisan dan penanya yang menjadi tumpuan dan rujukan orang ramai dalam ilmu. Bila dilahirkan di sebuah kampung di kota Tarim, iaitu salah satu kota di Hadramaut yang terkenal. Sekarang ni Tarim di Mekah, di Yaman sana, tuan-tuan. Tempat bayangan syurga sebenarnya. Siapa mengaji belajar di Tarim, masya-Allah Tempat Habib Umar Al-Hafiz. Siapa belajar sana, tuan-tuan, ingat akhirat je. Tak ada handphone pun, tak ada ni tuan-tuan, tak ada apa nama, rangkaian dia tak ada sana. Rumah-rumah tempat belajar memang zuhud. Sebab tu ulama-ulama kelahiran Yaman ni sangat dahsyat ilmu dia. Macam kalau Ustaz di Malaysia tu, dulu Ustaz siapa nama? Ustaz Fadli, Ustaz Al-Fadli Al-Yamin di Kampung Baru, yang meninggal di China tu kan. Itu ulama besar, mahir dalam segala bidang kitab Sekarang ni Ustaz Muhaizat. Ramailah pelajar-pelajar saya pernah jumpa pelajar Malaysia yang belajar di Yaman, sangat dahsyat. Mereka pergi haji betul-betul makan kurma dan air zam-zam. Pergi haji dengan berjalan kaki. Mana haji tu betul-betul tepat mengikut sunnah Nabi SAW. Yang mana haji Nabi tu berjalan kaki. Daripada mana Nabi mula berjalan kaki? Daripada Mina ke Arafah. Mina Arafah. Hari wukuf pagi tu bergerak berjalan kaki Mina ke Arafah.
Arafah jalan kaki Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina balik. Itu haji Rasulullah jalan kaki. Kalau kita di Malaysia ramai juga yang mengikuti sunnah Nabi, mana daripada Mekah kita kena jalan ke Mina, lebih kurang 21 km. Mekah jalan ke Mina. Sampai pada Mina, ya, bermalam situ, esok pagi pada hari wukuf tu dia berjalan tuju ke Arafah. Wih, jauh. Beribu tuan-tuan, ratus ribu orang berjalan kaki. Yang ikut sunnah Nabi. Yang pakai wheelchair, kita orang Malaysia naik bas. Sehari sebelum wukuf kita dah sampai di Arafah tu untuk mengelakkan kononnya kesesakan kan. Jadi kita 2 hari lebih kurang berada di Arafah. Jadi memang haji itu sifatnya jihad, susah payah. Ya, sebab apa? Untuk dapat mabrur tadi mesti kita ada mujahadah, susah payah. Jadi kita sebab tu digalakkan jamaah-jamaah haji ini supaya dapat keluar jalan Allah dulu sebelum pergi ke Mekah. Digalakkan di Seri Petaling dibuat satu perhimpunan untuk jamaah haji, ditashkil untuk keluar 3 hari dulu supaya belajar susah payah, tinggalkan isteri, anak-anak, lembu, kambing, ladang semua kan, duduk di masjid iktikaf supaya sampai Mekah esok dia tak meragam. Jadi sebab kat Malaysia ni tak pernah tinggalkan bini, ya, tak pernah berenggang ke sana pun. Ada kerana tak bawa isteri, mungkin dia seorang pergi, ada yang pergi berdua pula, pergi berdua, ikut perangai kat Malaysia juga. Kalau selalu bergaduh, kat sana pun nak bergaduh juga. Ya, macam tu. Jadi dah biasa keluar 3 hari, 40 hari sana, insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Senang. Ya, sebab dah biasa susah payah. Sebab haji tu jihad, susah payah. Baru dapat mabrur. Tak ada, jangan kita datang sana impikan kesenangan, kemewahan, keselesaan. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan, ganjaran untuknya melainkan syurga Allah SWT. Jadi siapa yang nak pergi haji itu, kalau kita dengar kuliah-kuliah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, banyak syekh-syekh yang besar sana mengajar, ya, untuk dapat haji yang mabrur, man hajja lillah, pertama kerana Allah SWT. Itu nak bentuk kerana Allah tu yang kena ada kekuatan iman tu. Ramai dekat kita nak pergi haji dah mula, aku pergi haji ni, besok balik, orang panggil aku haji, tuan haji, ya. Bahkan ada orang yang tak panggil nama tuan haji, dia marah. Ya, aku pergi haji tau, kau panggil aku tuan haji, aku habis dekat 20,000 pergi haji ni, kau panggil nama je, ya, dia marah. Saya pernah je tu telefon satu, ya, toke, ya, orang apa, lupa sebut nama dia, panggil nama gelaran dia. Ya, dia marah. Walaupun sambil gurau lah, ya, mana suruh panggil jugalah nama haji. Jadi kalau kita orang dah balik haji Mekah tak panggil tu, tak usah kecil hati lah tuan-tuan. Ya, kalau tulis nama kita, tak tulis nama tu Haji Maslim, tak payah. Dia panggil Encik Maslim, tak apalah. Ya, bukan perlu pun gelaran tersebut, ya tak? Tapi kalau orang nak panggil memuliakan, alhamdulillah, ya, macam tu. Jangan kita bangga. Sebab dia man hajja lillah. Haji semata-mata kerana Allah. Raja-raja, orang-orang kaya pergi haji, kebanyakan untuk melancong. Sebab duit banyak. Di akhir zaman, orang-orang kaya, raja-raja, sultan pergi haji untuk melancong dengan kemewahan yang dia ada. Orang yang sederhana pergi haji untuk apa? Bagi untuk berniaga. Berapa satu dunia orang berniaga sana, yang mana keuntungan berniaga lebih kurang 40 hari tu, ataupun dekat 2 bulan, dia boleh makan untuk setahun memang keuntungan. Masya Allah, ya. Sebab tu satu gerai kecil tu disewa 30,000 pun dia boleh bayar, 30,000 sebulan, ya. Kemudian falam yarfus walam
Yausuk roja waladathu ummu. Siapa yang masa pergi haji tu dia tak bercakap sia-sia dan juga tidak buat perkara yang fasik, dia balik macam mana bayi yang baru dilahirkan. Bersih. Sebab tu tuan-tuan, nak orang pergi haji ni kita kena iringi. Hantar dia. Jangan kawan kita pergi haji kita buat tak faham je. Sekurang-kurang kita begini, sampaikanlah salam aku pada Rasulullah ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, paling kurang. Nanti kau sampai ke Ar-Rawdah, sampaikan salam. Nabi jawab salam kita tuan-tuan. Ya, kemudian minta dia doa. Nanti kau kat sana tempat-tempat yang mabuk tu, tolong doakan aku. Aku ni banyak hutang. Ya, aku ni nak kahwin, belum ada jodoh. Ya, aku dah kahwin, belum ada anak. Contohlah, macam-macam lah masalah. Dia nak kahwin lagi, tak berani. Sekali doakan. Dia lemah iman, doakan supaya lemah, kuatkan iman aku. Mana tempat yang nak kena doa tadi? Yang tidak ada hijab dan tidak akan ditolak, iaitu di Arafah masa wukuf tadi. Doa tidak akan ditolak. Semua orang yang pergi haji itu akan diampunkan dosanya, kecil, dosa besar, segala dosa. Bahkan ulama memberitahu dosa sesama manusia pun di Arafah tadi Allah Ta'ala boleh ampunkan. Ada orang dendam dengan dia, marah sangat, kau sampai mati aku tak akan maafkan kau. Jumpa ke akhirat. Wah, ya begitu. Marah betul lah tu ya. Mungkin tak tahulah apa, memang munasabah marah dia. Tapi di sana orang pergi haji doa, ya Allah ampunlah dosaku ya Allah, segala-gala dosa maka Allah Ta'ala gugurkan semua dosa dengan Allah, dengan juga manusia Allah Ta'ala ampunkan, iaitu di Arafah. Jadi kalau dibacakan doa kita, ya subhanallah, doa tidak ditolak. Dan sehingga dalam hadis mendoakan orang telah meninggal dunia, ketika itu roh-roh yang diazab Allah akan dibebaskan seramai-ramainya. Kita kirimkan doa untuk mak bapak kita, adik-beradik kita telah meninggal dunia, terampun semua, terangkat. Subhanallah. Okey tuan-tuan ya. Nah, syarat tadi dia tidak bercakap yang sia-sia dan juga tidak membuat perkara yang fasik. Tidak buat dosa lah masa mula pakai ihram tadi sampai habis. Jangan buat dosa. Jaga betul yang terbuat dosa. Mulut jaga betul. InsyaAllah dia akan dapat hadiah yang mabrur. Jika tidak, tak jaga mulut, laser kat Malaysia, mulut laser membawang. Kat sana pun ketagih seronok juga, membawang juga. Sana nak mengomel dekat suami, tak maaf lah bang ibu, sana pun tersasul juga. Tapi syarat kalau isteri mengomel tu biasa. Kita diam bersabar, dia tak jadi jidal, tak jadi perbalahan. Apalah bang ni kita senyum je. Ya okey tak apa abang, tak maaf. Jangan jadi pertengkaran, jidal, habis tak ada haji mabrur. Ramai orang sana bergaduh suami isteri. Ya, tinggalkan isteri dekat Arafah, naik bas lain. Allah Akbar ya. Tawaf ditinggal bini tu seorang-seorang tu, kata-kata cari ya. Ada ya banyak. Sebab tu sebelum pergi haji tu kena bermaaf-maafan betul-betul, settle betul-betul, jangan sana apa. Walau yafsuk, jangan buat fasik. Maknanya sepanjang buat kerja haji tu jangan buat dosa. Dosa yang paling mudah sana mata. Boleh tak kita dalam beberapa hari tu jaga mata, tak tengok aurat wanita langsung? Itu yang paling mujahadah tu. Dosa lain dia tak akan mencuri, tak akan berbohong, tak akan memfitnah sana. Tapi dosa mata, jamu mata, pergi tawaf tengok, wah wanita Turki ya. Tunisia cantik-cantiknya, hidungnya mancungnya, pipinya merah-merah lawa. Sekali pandang nak dua kali pandang, habis pahala haji. Penat pergi haji tadi, tak nak berpantang sikit ya. Terpandang kena istighfar, astagfirullah, coba tunduk pandang, jaga. InsyaAllah ya tuan-tuan. Jadi bila dibesarkan di kota tersebut, terkenal sebagai pusat penetapan kaum Ashraf, keturunan Said, dari keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abu Talib. Di sinilah beliau mendapat pelajaran Al-Quran Karim serta menghafalnya. Kecil-kecil dah hafal Al-Quran, walaupun mata dia buta.
Kita yang celik ni, Allah, sayalah sendiri tak nak meningkatkan pengajian Al-Quran kita ya. Tuan-tuan, tengok udah ada hafiz tu macam mana. Anak murid saya sekarang dah ada 21 murid. Tuan-tuan jalan sikit ke Kampung Baru Sirusa tu, tengok-tengoklah madrasah tengah dalam buat foundation. Nak naik tu ya, surau nilai 300,000 lebih. Tuan-tuan nak infak tu, ahlan wa sahlan, dipersilakan. Kos banyak lagi, nak pakai 3 juta lebih kurang. Tapi yang sedia ada sekarang berjalan dulu lah di Taman di Superman itu 20 orang lebih. Dah ada budak yang 30 juzuk hafal dengan syahadah, ada yang 25, 26. Walaupun dah 2 tahun buka dalam keadaan PKP. Allah SWT yang menjalankan, memudahkan segala urusan. Dan sebagian tuan ramai yang dah infak dah. Saham tu mengalir, mati besok baru nampak. Sekarang ni tak nampak. Jadi duit-duit tuan-tuan dalam bank tu yang simpan beku macam tu, mati besok dah jadi faraid. Untung-untung anak infak untuk kita, tidak habis dikebas macam tu je. Tukar ring sport, tukar kereta, duit. Jarang tuan-tuan, betul saya banyak terlibat kesnya ni. Duit bapaknya ratus-ratus ribu, tapi bila dapat dibagi-bagi 1 sen pun tak nak bagi untuk infak mak bapak dia. Kan betapa malangnya mak bapak tu meninggalkan harta pada anak. Lebih baik sekarang ni kita infakkan sebahagian untuk apa. Sebahagian tinggallah untuk apa ya, untuk difaraikan untuk anak-anak ni. Untuk bekalan kita besok di sana. Setiap budak yang membaca 1 huruf tu semua dapat pahala pada dia. Dia jadi hafiz, dia buka madrasah, oh beranak pinak. Subhanallah tuan-tuan ya, untung. Di masa kecil beliau kehilangan pandangan disebabkan tekanan penyakit cacar. Akan tetapi Allah menggantikan pandangan lahir itu dengan pandangan batin. Beliau terus menuntut ilmu agama dan mendalami sehingga menjadi pintar dan jago dalam segala selok belok agama lah ni maksudnya. Kemudian beliau mendampingi para ulama yang terkenal zamannya sehingga Allah Ta'ala menggunakan kekuatan menghafal yang sangat menakjub serta pahaman yang luar biasa. Orang yang buta ni tak ada dosa mata, ingatan dia pun tajam. Kita ni sebab celik jadi bebal, banyak lihat yang lara ataupun maksiat. Kita semualah termasuk saya ni kena istighfar banyak. Buang air besar, tengok kemaluan, tengok najis tu besar ke kecil, hitam ke apa, tiap kali buang tengok. Itu menjadi sumber gelap hati. Jadi daya ingatan kita lemah bila memandang kemaluan dan juga najis. Ya. Tapi dia buta, Allah Taala pelihara kuat ingatan dia, belajar dekat kita ni. Allah ngaji tak dapat kitab demi kitab tukar, tak alim-alim, tetap juga pimai-pimai tang tu juga. Allah Akbar. Saya dan kita semualah ni lemah ni, kita minta kepada Allah Taala. Dapat tuan-tuan mengaji pun alhamdulillah, syukur. Setengah jam yang masa, tak banyak sikit pun jadilah ya. Paling kurang patut jam okey juga mengaji. Setengah jam lebih sikit pun alhamdulillah jugalah, ada dah masuk ya. Syukur bersama Allah. Allah dengan serta fahaman yang luar biasa. Ngaji fahamnya luar biasa. Kadang kita ngaji tak dapat mengaji dah apa, balik kan apa bang belajar tadi, ontah lah, tak ingat lah. Abang ni pun banyak makan semut, lupa lah. Ya, dia ajar sembahyang, bak sembahyang Munatul Musolli tu, dia ajar hatam. Pun macam tu juga elemen sembahyang sama juga, tak ada berubah kadang. Sebab apa? Masa pemahaman semasa belajar tu. Sebab tu kita minta, ya Allah bagi aku faham, Allah mafaqihna fid din, ya Allah bagi aku faham ya Allah, supaya sembahyang kita tu berubah betul-betul jadi sembahyang Rasulullah SAW. Dan mengaji kitab Munatul Musolli patutnya khatam. Alim lah bak sembahyang tu, dah tahu kalau rukun sembahyang tu 13, dah boleh bagi niat, fi'li, qalbi, qauli tadi dia dah hafal lah. Pergerakan dia boleh tahu cara yang betul. Takbir, ini dah mengaji pun takbir ni macam ini juga, ada macam inilah. Macam-macam kalau 20 orang 20 cara sembahyang takbir tu, tak ada yang tepat macam mana Nabi ajar yang ada kiblat. Penyerahan diri tu. Lafaz Allahu Akbar kena berbunyi Allahu Akbar. Ini Allah. Allah yang Akbar tak ada dah, batal awal-awal batal. Itu penting mengaji dalam soal itu, fahamkan betul-betul. Tanya rukun qauli ni kena berbunyi. Semua Fatihah semua berbunyi tu, berbunyi. Jangan ada yang
Jenis yang biasa pendiam. Saya perhati orang yang pendiam. Pendiam ni bahaya. Dia pun sembahyang pun menjadi pendiam. Tak bergerak bibir sembahyang sunat contoh kan. Allah macam mana Fatihah tak bergerak bibir, batal. Ataupun ya, bergerak-gerak bibir tak berbunyi. Kena qauli pun kena bismillahirrahmanirrahim. Sekadar kita bunyi. Kawan sebelah bunyi pun dengar pun tak apa. Masing-masing semua baca. Ya. Masya-Allah. Jadi dah isyak ni. Belum. Sikit lagi ya. Beliau telah bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ibadahnya, menyertakan amal di samping ilmu. Ilmu dapat, amal terus buat. Ilmu dapat, amal. Tahu mengaji, terus baca Quran. Pandai sembahyang, terus sembahyang tak tinggal. Sunat-sunat tu ya, macam tu. Ini siapa nama tadi? Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Demikian cara hidup beliau dari sejak umur remaja hingga ke umur dewasa dan ke umur tua. Istiqamah daripada budak-budak remaja terus beramal. Tak ada dia zaman kata orang hamla, zaman rock and roll tak ada. Tengok alim tak alim dia. Inilah yang kita nak belajar kitab ni. Kitab ni ada keberkatan. Mudah-mudahan sikit-sikit dapat sentuh hati saya dan kita semualah. Ya, berubah ya, kita memperbaiki diri kita ya. Orang buta pun boleh belajar dan buat dakwah. Buta ni dia mengaji je, tapi dia buat dakwah juga. Kalau kita celik ni macam mana? Ada satu orang bisu pekak dijumpa Tuan Haji almarhum Tuan Haji Nik Aziz Nikmat. Masih hidup dia, dia pergi ziarah dia. Jamaah dakwah tu dia bisu pekak. Cakap pada tuan guru. Ya. Dia kata apa? Dia bagi pandangan kata, kalaulah saya bisu bekak ni saya boleh buat dakwah nanti di akhirat. Kalau yang ada suara, yang ada telinga dengar tak buat dakwah macam mana? Takkan tak ada dakwah semua ta'ala. Betul tak ya? Jadi kita semua pun kena buat dakwah lah. Paling kurang kawan-kawan, anak isteri, jiran-jiran ajak, pelawar ajak, jom penuhkan masjid, ramaikan dakwah. Jangan kita pergi masjid ulang alik, anak kita tak sembahyang kat rumah, isteri kita tak tutup aurat. Balik tu dakwah dua anak bini tu semua. Jaga sembahyang. Yang remaja-remaja korang jangan duduk rumah kalau tak pergi masjid. Jom pergi masjid. Paksa anak-anak lelaki kita yang akan balik supaya datang masjid. Di mana ada remaja? Sebahagian kecil ni. Ramai anak-anak muda ke mana entah mana. Motor. Simpang-simpang. Ya. Penuh dekat bandar Songgala tu kan. Meriah maghrib. Salah kita semua sebab tak mengajak. Mesti kita mengajak bising. Biar anak kita marah tak apa. Asal kita besok tidak diseksa di akhirat. Ibu-ibu macam tu juga. Tegur anak-anak dara. Pakai orang macam ni keluar rumah pakai baju tak. Saya setajikan kau pakai ni. Pakai seluar nampak bontot. Ya, jadi kita bising tak apa. Meletih ke anak tu supaya kita tak kena azab besok. Jadi anak kita pun dia akan keluar tutup aurat yang sempurna. Itu sebagai dakwah lah ya. InsyaAllah. Dakwah mudah aja. Ajak kepada Allah SWT. Dan kemudian beliau bergiat mendidik anak-anak murid, membimbing peminat-peminat menuju kepada jalan Allah. Lantaran itu ramailah pelajar yang datang mengunjung dari merata, ceruk, rantau seluruh dunia datang belajar tu yang di Yaman tu ya. Satu dunia datang belajar sana. Tersebar luas zaman yang ditabur, balik bukalah mana-mana pondok, madrasah-madrasah di merata, ceruk dan rantai sehingga dengan itu tersebar luas mana anak yang ditabur oleh beliau di merata tempat. Beliau juga sering merantau dan mengunjungi beberapa negeri untuk tujuan dakwah dan menyampaikan ilmu. Sehingga tersebar pula pengajaran ilmu agama itu kepada orang ramai. Jadi cukup setakat itu ya untuk malam ini. Kita akan sambung, dia akan datang insya-Allah dalam kitab nasihat agama dan juga wasiat iman ya, insya-Allah. Jadi semua itu ada beberapa minit, 1 minit, 2 minit. Siapa nak buat soal jawab silakan. Lama tak jumpa ni, mungkin ada soalan-soalan cepu mas simpan. Sebelum kita azan ya, lepas azan boleh apa? Ada nak soal jawab tanya? Alhamdulillah ya. PKP pun dah habis. Jadi kita kembali pada asal tuan-tuan ya. Sembahyang mesti rapat.
Kalau kita jarak tu tentang memutuskan saf dan memutuskan rahmat. Zaman sahabat fail. Tak ada kemenangan dalam peperangan. Jadi sebab kita dah dibancuh, ya. Hari itu penjarakan, luruskan saf, jaga penjarakan. Kita dah termakan kata-kata ini, sehari ini nak rapat pun susah. Oleh kerana kita diketatkan dengan SOP susah. Akhirnya hari ini orang dah ramai tak nak sembahyang datang. Tuan-tuan perhati sembahyang Jumaat berapa ramai orang lelaki yang tak datang masjid dah. Bersepah tuan-tuan. Kalau dulu orang tak sembahyang Jumaat, malu dia menyorok. Hari ini dah biasa dah. Tuan-tuan ke masjid ramai orang lelaki samba dalam kereta kat gerai-gerai. Sebab apa? Ini semua ya bahana kerana apa? Kerana ibadat kita telah disusun atur oleh pihak-pihak tertentu. Jadi sekarang ni zaman kita kembali balik, imam jawatan kuasa kena kerahkan balik, rapatkan balik saf. Kalau dulu kita boleh bawa sejadah, bawa beban-beban yang 5 kaki tu kita bawa tu kan, wah besar yang daripada Turki tu kan bawa. Sekarang ni kenapa bila tak boleh bawa sejadah, kenapa kita tak bawa ganti pada sejadah yang sepatutnya memang daripada dulu kita kena bawa ni, apa nama ni tuan-tuan ni? Ini namanya ridak. Ini sebenarnya tuan-tuan ditukar ni dulu supaya dalam SOP itu sebenarnya tak MKN tak suruh pun diberi soal jawab, tak suruh bawa sejadah pun. Sebenarnya kita dulu memang disuruh bawa apa ni? Ridak ni, sunnah Nabi. Tuan-tuan letak sunnah Nabi ni rahmat dan keampunan 24 jam. Rahmat dan juga keampunan Allah SWT. Ridak ni boleh guna untuk macam-macam lah ya. Sejadah untuk selubung, untuk emergency accident, orang meninggal kita boleh tuntukkan ya. Ridak namanya, ridak Rasulullah ya. Dapat rahmat dan keampunan. Jadi kita biasakanlah. Punyalah tuan-tuan pentingnya ridak, sehingga ulama tahu walaupun kita tak ada apa tali, ada tali kasut je kita pun nimpangan. Takkan kita tali kasut ya. Tapi kalau India Muslim tuan-tuan tengok, paling kurang tuala good morning tu dibuat ridak. Dapat pahala sunnah Nabi. Man ahya bi sunnati inda fasadi ummati falahu mi'ata syahid. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku di zaman kerosakan umat, dia akan dapat 100 pahala mati syahid. Jadi sekarang kita kembalilah, imam kena sunnah tu pusing belakang, sawu sufuakum, lurus dan rapatkan saf. Tu tuan-tuan. Kalau dulu lurus dan jaga penjarakan, wah ya kita pun selesa lamanya. Sedangkan hakikatnya terputus saf dan terputus rahmat dalam hadis Nabi ya. Dalam peperangan masa Umar tak menang. Sebab saf tak lurus, tak rapat dan tidak bersugi ya. Jadi insya-Allah itu sebab kita kena satukan balik umat Islam, kuatkan balik kekuatan masjid kita supaya masyarakat kita bersatu dengan sembahyang rapat-rapat. Sembahyang rapat bermakna bahu bersentuhan bahu, ada connection ya. Lurus mana tumit kita di hujung kapet ni, lurus semua. Insya-Allah tuan-tuan, kekuatan ini sebenarnya Yahudi dulu pecahkan supaya orang Islam satu dunia, kucak kacir, hilang apa semua, lemah. Ya, sekarang kita kembali balik insya-Allah. Bantuan Allah akan bersama kita. Itu saja, saya mohon ampun maaf sepanjang penyampaian saya ada salah silap terkasar menyinggung hati tuan-tuan dan puan-puan. Yang segala baik itu adalah daripada Allah. Yang lemah silap itu adalah kata kejahilan dan ya, kelemahan saya juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan bertemu di masa, semua kita dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ni subhanakallah wa syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lallazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw